Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alright, apa khabar semua orang? Right, apa khabar semua traders? Alright, kita berjumpa sekali lagi hari ini dalam Jedi Clinics. Okay, ini adalah siri baru. Right, siri baru untuk membantu korang semua traders. Alright, untuk kita berbincang pasal isu-isu teknikal dalam trading. Alright, so setiap hari Rabu insya-Allah kita akan berjumpa dan kita akan bincang isu-isu teknikal. Kita akan bincang isu candlestick, kita akan bincang indicators, kita akan belajar pasal chart pattern, Fibonacci. So, hari ini tajuk yang paling best yang kita nak bincang adalah tajuk yang kita nak bincang hari ini adalah isu technical analysis di bawah tajuk apa guys? Hari ini kita nak bincang isu EMA, SMA dengan EMA. SMA dengan EMA. Alright. Okay? Alright. So, ramai soalan, antara soalan yang paling korang selalu tanya as a trader adalah biasanya bila korang mula-mula belajar, korang akan menggunakan moving average as indikator pertama korang. Alright, betul tak? Korang akan menggunakan moving average as indikator pertama korang. Alright, cuma ramai yang menggunakan SMA, simple moving average. Alright. Lepas tu korang akan nampak sebahagian kawan korang semula starting migrate untuk tengok EMA pula, which is kita panggil sebagai exponential moving average. So timbullah persoalan di mana ramai yang akan start bertanya, apa beza EMA dengan SMA? EMA is exponential moving average dan SMA adalah simple moving average ataupun juga dipanggil sebagai moving average. Alright. So dia dah start ada persoalan, apa bezanya sebenarnya ni? Dia dah tanya-tanya, adakah aku pakai moving average tu salah ke maksud aku pakai? Alright. So sebenarnya nak kata dua-dua pun betul. Dua-dua pun betul. Tak ada masalah dalam orang kata apa? Menggunakan moving average ni. Cuma aku akan lebih suggest korang untuk pakai EMA. Alright, EMA. Tu Dr. Niza pun rasa tajuk ni ada. Antara persoalan yang pertama sekali. Alright, even Doc masa datang kelas gold dengan option, bila I ajar EMA, suruh pakai EMA, semua orang macam, tapi selama ni saya pakai SMA je, saya pakai MA je, macam mana je? Selama ni saya salah ke? No, basically is tak salah, cuma EMA lebih responsif. Alright, lebih responsif. So untuk I terangkan lebih lanjut, I akan sharekan my slide. Alright, I akan sharekan slide ni untuk korang tengok. Alright, sebentar ya, bagi saya share screen. Okay. Alright. Okay, semua orang boleh nampak? Okay, so this is topik yang kita nak bincangkan. Actually ini adalah topik hangat yang korang nak tahu. Korang semua nak tanya, apa beza SMA dengan EMA ni? Okay, I akan bagi satu penerangan yang orang kata apa? Penerangan yang mudah untuk korang terima. Boleh? Korang akan mudah terima insya-Allah ilmu. Alright. So bila you nampak sebenarnya beza, you kena faham first kali apa kegunaan moving average. Moving average adalah biasanya menunjukkan arah trend. Alright, menunjukkan arah trend chart tersebut. Betul?
penunjuk arah trend tersebut. Tapi kalau masuk dalam kelas Jedi, kita sebenarnya in total moving average ni kita ada lebih kurang 6 fungsi. Tapi bukan kita nak huraikan fungsi di hari ini, kita nak menunjukkan beza moving average dengan exponential moving average hari ini. So, biasanya you all akan menggunakan moving average untuk menunjukkan arah trend. Alright. So kepada siapa-siapa yang hari ini newbies tak tahu sebenarnya SMA ataupun EMA ni apa, alright. So I akan tunjukkan satu contoh. Alright. Yang you nampak garisan biru, merah, hijau dan purple ni, alright. Ini adalah moving average dipanggil. Alright. Nampak tak bila trending naik, semua garisan ni naik. Bila trending turun, candle ni semua EMA ni semua turun. Alright, so I ambil trend yang lebih besar sikit ni untuk you nampak. Nampak tak trending? So dia menunjukkan dia tengah turun. Bila garis biru ni menurun, dia nampak trending dia turun. Betul? Alright. So that is untuk memperkenalkan siapa itu moving average. But kita bukan nak kenal siapa itu moving average. Kita nak tahu apa beza EMA dengan SMA. Alright. So perbezaan antara simple moving average dengan exponential moving average adalah ini formula dia. Alright. So ada yang klik-klik kata tadi nak mempermudahkan pemahaman. Ini nampak macam lagi susah je nak kena belajar C minus P kali 2 over N plus 1 plus P. So biasa korang nak tanya, you punya soalan lebih menjurus kepada apa beza dia. Alright. Sebenarnya simple moving average dia ambil semua, dia bahagikan dengan bilangan candle. Alright. Yang kedua, exponential moving average, formula dia lebih kompleks. Okay. So basically untuk dikatakan simple moving average, alright, simple moving average adalah kalau you ambil simple moving average 10. Alright, kalau you cakap you kira simple moving average 10, maksudnya apa? 10 tu apa? You perasan tak kalau you pakai letak simple moving average, you letak 10, 21, 50, 200, nombor tu mewakili apa? Siapa yang tahu nombor tu mewakili apa? Alright. So basically that particular nombor adalah mewakili candle. Alright. Dia mewakili candle. So kalau you gunakan SMA atau EMA 10, maka dia akan kira 10 candle. Kalau you buka time frame 5 minit, 10 candle 5 minit. Kalau you buka chart pattern time frame 1 hour, maka 10 candle 1 hour. Alright. Dan kalau you minta SMA 10 atau EMA 10, dia kira 10 candle, dia bahagi balik 10. Maksudnya dia bahagi kepada berapa bilangan candle, bahagi balik bilangan candle. Sebenarnya dia ambil either open price ataupun close price untuk setiap hari. Dalam contohnya sekarang kat sini, close price Jun 3 hari bulan 4, close price 4 hari bulan, close price 5 hari bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan dia bahagikan balik dengan 10 semua harga tu. Dia campur semua harga tu, harga close ataupun harga open. You boleh set you nak open atau close. Lepas tu you bahagi balik 10. So dia akan buat projection, maka berapa jauh candle tu akan pergi. Tapi apa you nampak apa beza dia? Sanggita kata number of days. Yes, Sanggita, it is correct if you buka one day punya time frame. It is true. 10 tu maksudnya mewakili 10 days punya candle. Tapi kalau you buka time frame berbeza, sebenarnya dia mewakili the respective time frame punya candle. Alright? So it's not days, but it's particularly the number of candles that you set, and it will do the analysis based on the time frame yang you nampak. Kalau time frame 5 minit, maksudnya you kira ada 10 candle ke belakang. Alright, so dia akan ambil candle paling mula-mula dan dia ambil 10 candle ke belakang.
So apa yang berlaku adalah bila jumpa candle baru, right? Contoh yang sikit untuk you all. Bila keluar candle baru kat sini, dia yang ini dia akan buang. So dia akan kira daripada sini sampai ke sini. So kalau keluar satu lagi yang baru, so this one will be, sebab dia akan ambil 10 yang terbaru. Faham? Alright. So that's how you do it. Okay. Permasalahan dia adalah dia ambil dan dia averagekan daripada 10 hari lepasnya harga. Sebab ini I cakap daily candle kan. So dia ambil hari yang ke-10 punya candle pun dan dia bahagikan. So dia jadi apa? Dia jadi sama. Dia macam average dia macam dia ambil kira yang 10 hari lepasnya harga pun sama kuat weightage dia. Alright. So dia macam average dia tak berapa nak, maksudnya prediction ke atas tu, dia even ambil data lama. Dia ambil data lama tu dia menggunakan, so mungkin accuracy dia kurang. Faham? Dia menggunakan hari yang ke-10 punya candle pun untuk predict hari yang seterusnya. Betul? So biasanya korang ambil data yang terlampau lama untuk buat prediction harga ke depan, korang rasa accuracy dia tinggi ke rendah? Alright. Kalau dia nak accuracy tinggi, dia kena ambil data-data daripada hari-hari yang baru berlaku, sebab trending yang semasa tu yang dia boleh predict trending yang next trending ni ke mana. Betul? Dia nak naik ataupun dia turun. Correct. Tapi dalam SMA dia ambil data lama untuk buat prediction masa candle akan datang. Alright. So, disebabkan masalah respons SMA ni a bit lambat, so kita tukarkan dia. Kita menggunakan apa? Untuk resolve this problem, untuk sebab accuracy dia tak berapa bagus, so kita buat apa? Kita menggunakan EMA. Right? EMA menyelesaikan masalah dia sebab dia masih ambil data lama. Tapi kalau you perasan, apa yang you perasan beza dengan slide tadi? Dia ambil semuanya sama besar, betul? Dia ambil sama besar. Beza dia sama, dia punya orang kata apa? Dia ambil data tu sama berat untuk semua. Tapi berbeza dengan EMA, alright? Dia punya formula lebih kompleks. Right? Formula dia lebih kompleks. In a sense, maksudnya, dia ambil hari ke-10. Tapi, dia lebih bagi priority formula dia, lebih ambil kira data-data yang baru. Nampak tak? Kalender ni lebih besar. Maksudnya, weightage, dia akan ambil prediction untuk buat next candle. Dia akan ambil data ni, information daripada data ni, lebih banyak berbanding daripada data-data lepas. Dia macam kurang beri, orang kata apa? Kurang beri perhatian kepada yang lama sebab dia ambil the current weightage tu. Maksudnya bahasa dia simple je, dia pilih bulu. Dia utamakan yang apa? Dia memberi keutamaan kepada data-data baru. Maka lepas tu dia complement balik dengan data-data lama, tapi dia mengambil kira benda tu dengan weightage yang lebih rendah. Dia lebih memberi perhatian kepada data baru. Tapi benda-benda ni semua you tak perlu risau. Bukan you yang kena buat dia punya formula ataupun kira-kira. Sebab dia ada formula dia sendiri, it will all be automatically generated. Alright? Maksudnya you akan nampak next data yang keluar ni lebih accurate berbanding dengan SMA punya prediction. Faham? Alright. So itu adalah perbezaan antara EMA dengan SMA. Maksudnya data-data yang dibuat daripada EMA lebih mengambil berat ataupun beri weightage lebih kepada hari-hari yang baru.
compare kepada candle-candle yang lama. Tapi dia mengambil kira, tapi dia memberi weightage dia lebih kepada candle-candle baru. So, maka bila dia ambil current trend ataupun current trend yang semasa, dia membuat prediction. So, you punya orang kata prediction lebih accurate pergerakan dia. Okay, so that's why I lebih prefer. Sebab kepada orang yang nak menggunakan teknik scalping ataupun intraday, dia sesuai, atau day trader, dia sesuai untuk you pakai EMA. Alright, EMA. Kalau you nak swing, then tak apa, you boleh menggunakan SMA sebab data dia sedikit lambat tapi kurang fluctuation. Alright, EMA lebih sensitif. Candle tu naik, dia akan bagi start next prediction. Kalau SMA, dia lebih, orang kata apa, dia punya garis dia lebih, slope dia kurang dan dia kurang fluctuate. Alright, kalau you nak main, maksudnya in conclusion, kalau you nak main scalping dan juga day trading, lebih sesuai untuk you pakai EMA. Kenapa? Dia lebih sensitif kepada data-data baru. Kalau you nak swing ataupun you nak pegang position yang agak lama, dan you boleh menggunakan SMA. Alright, simple moving average, sebab dia kurang sensitif kepada pergerakan yang current trend. So dia mengambil kira trend tu untuk jangka masa lama. Boleh? Faham semua orang? Alright. So you nampak beza yang orang kata apa? Beza yang ketara adalah data dia ambil semua. Lepas tu dia just bagi 10 sahaja. Itu simple. Simple je. Nama pun simple moving average, correct? Tapi kalau EMA, dia data baru lebih penting untuk dia berbanding data lama. Alright. So dia buat prediction tu lebih accurate untuk masa yang akan datang. Boleh? Okay. So, correct. Tu Rais buat conclusion untuk kita. Okay. So, itu adalah orang kata apa? Perbezaan yang paling ketara yang korang kena faham. Okay. So, korang kena faham yang EMA dengan SMA bukan benda yang tak bagus, cuma dia ada purpose dia. Setiap indikator dia ada purpose dia, which is untuk SMA dia sesuai untuk korang kepada trader-trader yang suka swing position sebab dia kurang fluctuate. Right? Tapi kalau kau nak scalping atau day trading, lebih sesuai untuk menggunakan EMA. Kenapa? Sebab dia lebih sensitif kepada data-data baru. Right? Dia lebih sensitif kepada data-data baru. Maksudnya candle-candle 5-6 candle yang ke belakang. Dia tak ambil sampai yang 20-30 candle ke belakang tu kalau you nak kira. Dia ambil kira tapi dia memberi perhatian yang lebih kurang. Dia memberi kepada trend yang orang semasa lebih banyak. Okay? Okay, alright. Okay, so I nak plottingkan atas chart. Okay, I nak buat plotting atas chart untuk melihat perbezaan ketara. Alright, melihat perbezaan ketara. Alright, I sharekan screen saya lagi sekejap. Apa beza EMA dengan SMA kalau kita praktiskan? Boleh? Ada yang nak tengok? Okay, korang nak tengok dekat MetaTrader ataupun dekat Saxo. Okay, so korang dah nampak ni. So let me share. Okay, this is the chart. Okay, ni adalah yang semalam kita guna untuk branding. Okay. Katakan I ambil yang baru. I ambil minyak boleh? I buka chart window. Okay. Biasanya korang akan nampak kalau chart kosong tu macam ni rupanya. Alright, chart kosong. Alright, chart kosong. Okay, tak apa. I akan buat dua-dua. Okay? Don't worry. I akan buat dua-dua.
Sekarang first kali I buat dekat Meta dulu. I buat dekat Meta. So bila dekat Meta, you kalau chart kosong, the original chart, this is the chart, the original chart yang tak ada indicator, tak ada trend line, tak ada apa-apa. Alright. So kita buat untuk analisis minyak. Right. So apa kita buat ialah kita insert, kita masuk apa dia, indicators, right, kita ambil bahagian trend, kita ambil moving average. Okay. Oh, ada yang nak buka trading view. Sama je kalau dekat Saxo dengan trading view lebih kurang je. Tapi nak buat pun boleh, tak ada masalah. Okay, katakan I nak ambil color biru lah untuk EMA berapa. Okay, kita buat EMA 20. Okay. Alright. So kita ada 2 EMA kat sini. Boleh? Kita tengok indicators list. Kita ada moving average. Okay. Oh, sorry. Pilih. Okay. Ini adalah EMA 12. Okay, I tukar kepada EMA 10. Right. I ambil garisan tebal sikit, nak lebih senang korang nampak. Okay. Ini adalah kita ambil simple. Okay. Lepas tu, I tambah satu lagi indicator. Yang ni adalah simple, betul? Simple 10. Kita ambil sekarang benda yang sama, tapi kita bezakan. Ni, kita tukar dia menjadi exponential. Untuk bezakan, I ambil color biru untuk korang. Boleh? Alright. So, untuk nampak tak sebenarnya bila candle tu turun dan naik, biru lebih responsif. Bila tengah uptrend, nampak tak biru lebih tinggi. Bila tengah turun dia spiky, bila tengah turun dia lebih responsif. Dia turun dulu. Yang SMA color merah ni dia turun slowly je. Lepas tu dia naik slowly. At certain point bila trending tu sama. Tapi dekat bahagian-bahagian changes, dekat bahagian-bahagian candle berubah arah, candle berubah arah, right? Berubah arah tu maksudnya macam ni. Bila perasan tak dekat sini tempat-tempat trending tu berubah, you nampak EMA lebih responsif. Betul? EMA lebih responsif. EMA lebih menunjukkan trending tu nak berubah. Betul? Sebab ni. So kalau you nampak memang EMA 10 almost dekat-dekat, betul? So beza dia adalah kalau you pakai EMA yang lebih besar. Nombor candle yang lebih besar. Faham? Right. So sebagai contoh, I ambil yang lebih besar. Biasanya you all kena pakai EMA 200. Moving average, I ambilkan EMA 200. I ambil exponential punya color purple. Boleh? I masukkan satu lagi indicator. So, I think 200 terlalu besar untuk kita buat comparison sekarang. I buat 50 comparison bagus. Okay. Dan I masukkan satu lagi indicator untuk comparekan untuk korang. Untuk korang nampak apa beza dia betul-betul. Moving average, dia masukkan 50, tapi ini kita tukar jadi simple sekarang. Dan kita bertukar dia jadi color hijau sikit. Boleh? Right? So kat sini korang akan nampak beza dia yang lebih banyak. Kalau tak nak confuse, tak apa. I buang dua ni boleh. Okay, I buka indicator list. I nak bagi penerangan. Okay, I buang dua yang awal tadi, betul? Boleh? Untuk senangkan
You all nampak comparison. Okay, ni adalah dua EMA. Sorry, moving average. Yang purple adalah exponential. Nampak? Exponential 50. Moving average simple 50. Boleh? So kalau you nampak dalam case ni, EMA lebih responsif compare kepada apa? Compare kepada SMA. Nampak tak SMA? Candle dah turun, dia baru nak slowly turun. Tapi EMA dah menunjukkan tanda yang lebih awal. Boleh? Sama juga masa naik dekat EMA dah naik daripada sini. Tapi SMA baru slowly nak menunjukkan tanda yang dia nak naik. So ada delay sikit dalam moving average. Simple moving average ada sedikit delay. EMA lebih responsif. Sebab apa? Dia ambil data baru. Sebab data baru mengatakan dia tengah uptrend. So dia consider data-data baru ni. So dia buat prediction yang lebih accurate. Okay? So itu kalau nak tambah dekat meta. Boleh? So next boleh kita gunakan Saxo. Alright? I try buat kat Saxo untuk you all pula. Sebab dekat dalam group ni I tahu ada banyak beza antara trader, orang kata apa? Trader menggunakan Saxo dan juga yang menggunakan, orang kata apa? Menggunakan meta traders. Alright, so I full screen kan for you all. I remove kan semua. Indicators kan I remove kan semua dulu. Alright, so this is the original candle. Alright. Okay, original candle. So you nampak dia ada turun naik dia betul, tapi dia banyak spike. Kalau you tak menggunakan moving average untuk membantu you kalau dah tengok turun sikit pun you dah nampak macam downtrend, sebenarnya belum. So moving average tu macam smoothenkan line you, nak bagi tahu dia sama dia betul-betul dia turun atau betul-betul dia tengah naik. Right. So bila you add on ni, kalau dekat Saxo ini tempat nak tambah dia. Sorry. Tambah dia. Moving average. Ni EMA. Alright, kita ambil tadi, kita buat comparison 50, betul? Alright, kita ambil comparison 50. Kita ambil color purple. Case tadi tu. Boleh? Alright. So, kita tambah satu lagi. Kali ini, moving average sahaja. Boleh? Ni SMA, simple moving average. Simple moving average, tak perlu kita ambil color biru, kita buat 50. Okay? Alright. So, nampak? Paling obvious adalah perubahan dia kalau you perasan adalah pada trend changing area. Macam ni. Ni sekarang tengah uptrend betul? EMA lebih responsif, lebih awal dia buat sebelum SMA. Right? So itu adalah perbezaan paling ketara antara dua ni. Okay? Kalau you nak nampak perbezaan, so I dah tunjukkan side by side apa dia punya perbezaan dia. Okay, ada yang duk tanya salah satu soalan lah, biasa pakai EMA apa? Alright, EMA nombor-nombor berapa? Sebab tu cakap sebelum you kira nombor-nombor tu, you kena tahu sebenarnya nombor tu refer kepada apa, iaitu candle. Alright, you kena refer kepada candle. Okay. So you boleh nampak, okay,
ambil lebih 4 hours ni dia lebih smoother lah. Okay. Kita ambil yang lebih fluctuating ni. Okay. Lebih fluctuating. Alright. So you boleh nampak perbezaan antara EMA dengan SMA. Boleh? Okay guys. So korang rasa korang nak pakai apa sekarang? Korang nak pakai EMA ke SME? Okay. But before korang nak decide benda tu, make sure korang tanya diri korang balik. Korang ni suka masuk position sekejap, dah habis, lepas tu keluar balik ke? Which is korang refer diri korang as a day trader ataupun scalper. Dan korang boleh pakai EMA. Kalau korang rasa jenis macam pakai position macam simpan hari ni, lagi 3-4 hari nak tutup, seminggu nak tutup, 2 minggu nak tutup, dan sesuainya korang pakai SMA sebab korang tak terlampau follow trend yang spiky. Kenapa cakap macam tu adalah EMA dia lebih spiky, maksudnya kejap dia naik, okay you buy, kejap dia turun you sell, you buy you sell, you buy you sell. So dia sesuai, indikator tu sesuai untuk scalper dengan day trader. Tapi kalau you nak swing, gunakan SMA, tak ada masalah. So, buang perception yang bahawa SMA salah, EMA betul. No, it's not correct. Boleh guys? Okay? Alright. So, ada yang tanya tadi, boleh buat kat trading view tak? Kenapa nak trading view? Tak apa, kita buat kat trading view. Okay. So, I pilih watch list I yang mana satu I nak gunakan contoh untuk you all. Okay, kita ambil gold. Gold feature. Okay, satu benda pasal trading view adalah remove drawing, remove indicator. Okay, semua ada kosong kan. Itu tadi tu analisis I lah. Yang nampak ni. Okay, alright. So bila you nampak kosong benda ni, so cara you nak masukkan adalah indicators, pergi kat bahagian atas ni. Alright, you boleh pilih indicator apa yang you nak masukkan. Boleh? You klik kat sini, moving average. Kat bawah ada moving average dengan exponential moving average. Itu dah keluarkan 9, exponential punya moving average. Okay. So pergi dekat sini, kita klik, dia tukar dia jadi 50. Boleh? Kita nak buat comparison, betul? Nampak tak? Dia nak pilih. So satu lagi tu pun kita tukar dia jadi 50 juga. Okay. Satu tu kita maintain color biru, satu tu kita tukar jadi color purple. Garisan kita kasi tebal sikit, tak nampak dia. Okay. So nampak EMA lebih responsif daripada SMA. Okay. Alright. So itu hari ni lebih kepada orang kata apa? Kita nak membezakan penggunaan EMA dengan SMA. Tapi EMA ni full function dia apa, nombor-nombor dia apa, I think you better kita akan buka satu ni. Because yang ni kita nak buat dia macam satu sesi yang pendek. Jedi Clinic ni adalah satu sesi yang pendek supaya korang boleh tengok balik semula dan belajar. I buatkan step by step. I tak nak kompreskan dia dengan terlampau banyak knowledge sampai you nak belajar pun you tak fit the purpose. Nah, itu bukan klinik namanya. You yang kena pergi klinik lepas tu. Okay, you yang kena pergi klinik lepas tu sebab terlampau banyak ilmu, terlampau kompres. So, benda ni akan ada insyaAllah tiap-tiap minggu hari Rabu korang join. Aku akan terangkan sikit supaya korang boleh terima sepenuhnya semua technical knowledge yang ada. Boleh? Alright. So, itu sahaja untuk hari ini, sesi kali ini. Alright. So, sekarang korang dah tahu, okay, aku nak pakai EMA ataupun SMA. Korang dah lebih tahu sekarang. Because korang tahu, EMA ambil data-data yang baru, SMA dia ambil semua data lama. Alright.
Okay, Dr. Niza ada tanya something. Sebenarnya Dok, saya suka pasal Dr. Niza ni, dia sangat observant orang dia dengan apa yang saya try nak tunjukkan. Saya sangat suka dia sebab dia suka observe apa yang saya buat. Kenapa saya tunjukkan comparison dua-dua tu kat situ. Okey Dok, dia antara orang yang dalam kelas tu pun tanya juga kenapa menggunakan banyak account. Dia cepat observe apa yang Cik Razan buat. Okey Dok, sebenarnya betul. Alright, kita boleh menggunakan SMA dengan EMA. Alright. EMA dengan SMA, kita boleh gunakan dia untuk crossing each other untuk confirmkan trend. Alright, confirmkan trend sebenarnya. So because something that is smooth, kalau dia cross, naik dan slowly naik, selagi mana EMA tak potong balik semula atau crossover balik semula SMA, maka trend tu masih strong lagi untuk ke atas. Alright, contohnya macam ni. Alright, smooth ada dekat apa, the simple moving average ada dekat bawah, betul? Nampak tak bila the moment EMA cross SMA, maka trend dia dah sideways ataupun dia dah start turun dia kepada sideways ataupun downtrend. Yes, so sebenarnya kita boleh menggunakan SMA dengan EMA serentak. So kalau tak nak nampak, you just buang mata tu dekat situ. Ni ada mata. So nampak tak? Dah hilang. Lepas tu ada balik. So ini adalah antara features yang insyaAllah saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Dr. Nizam, yelah nama pun doktor kan, dia cepat observe apa orang buat. But actually correct Dok, kita menggunakan SMA dengan EMA pada satu chart yang sama untuk menggunakan dia sebagai untuk tengok atau measure trend uptrend tu atau downtrend tu valid lagi atau tidak. Boleh? Okay. Sanggita tanya, boleh explain moving average smooth? Okay, sebenarnya it's just another formula untuk kira sahaja Sanggita. Alright, it's just ni. Biasanya you akan pakai common, you akan pakai simple moving average dengan exponential. Exponential consider dalam moving average dia antara yang terbaik. Okay, kalau you tanya jenis-jenis moving average ada EMA, SMA, EMA, WMA, ada banyak. Tapi don't overcomplicate. Kita ada SMA dan kita ada AMA. Yang lain kita tak perlu orang kata apa. Bukan tak perlu ambil kisah. Dia adalah just another formula kat belakang dia. You nak tengok, you just placekan dia as smooth, you put weighted, you tengok yang mana respon dia yang lebih sesuai untuk you baca. Okay? Because for all traders, sometimes certain traders suka guna SMA sebab mudah untuk dibaca. Dia tak suka EMA sebab lajunya dia punya pergerakan, so I tak boleh baca. So I suka baca SMA, relax je. Bila dah confirm baru I nak masuk. Okay. So WMA formula dia lain, smooth dia formula lain, linear weightage formula dia lain. Alright. Tapi kalau you nak try, you placekan semua, you try compare yang mana you rasa response candle dengan line tu yang mana yang you rasa sesuai untuk you baca. Boleh? Okay. InsyaAllah tiap-tiap hari Rabu pukul 9 malam korang standby, aku akan bagi lebih banyak technical analysis. Information untuk technical analysis. Setiap hari Isnin join untuk market review. Boleh? Alright. So tolong satu benda aku nak minta kat korang, tolong sharekan video ni. Banyak kawan-kawan kita kat luar tu tak faham technical analysis. Alright. InsyaAllah kalau korang sharekan video ni, sedikit sebanyak diorang akan faham pasal technical analysis. InsyaAllah dia akan cakap terima kasih kat korang sebab korang sharekan video ni dan diorang nampak video ni, oh baru aku faham apa beza EMA dengan SMA. Alright. Okay, so I nak cakap juga terima kasih kepada Puan Sunati dan juga Encik Arif yang banyak membantu menyediakan topik-topik untuk korang. Alright, sediakan material untuk present untuk korang semua. Alright. Okay, so itu adalah team members aku yang banyak membantu untuk dalam trading. Boleh? Okay, so keep following Jedi Traders setiap hari Rabu insyaAllah pukul 9 malam.
dan klik button share tu. Boleh? Alright, kita sebarkan ilmu banyak-banyak. Alright, okay. Tu sekian saja daripada Masaf, Razak daripada Jedi Traders. Alright, korang hanya boleh trade dengan profit kalau korang ada knowledge. Alright, so kaya knowledge, kaya trading kita. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih. Alright, see you guys.